Amaran dari Jabatan Meteorologi Malaysia, musim tengkujuh akan bermula dari bulan November sehingga Mac 2021. Inilah episod setiap tahun seperti yang dijangka. Namun, selepas hujan mereda, kebun sawit yang berkeluasan beribu-ribu hektar ini menjanjikan rezeki kepada warga setempat. Benarlah kata peribahasa, cendawan tumbuh selepas hujan. Assalamualaikum, saya Icam. Saya anak jati Felda Gunung Bersaut, Felda Gunung Bersaut 2. So hari ni saya nak cerita serba sedikit tentang cendawan busut. Macam ni. Okey. Ini cendawan busut. Kalau setengah tempat mungkin dia tak panggil cendawan busut. Ada yang manggil kulat tahun. Kulat. Tak kisahlah nama macam mana pun, tapi benda dia tetap yang sama. So hari ni ada musim cendawan. So aku nak ceritalah serba sedikit pasal cendawan ni, macam mana kejadian dia tumbuh, waktu bila, dan waktu bila sesuai kita nak cari cendawan ni. Okey, aku nak cerita sikit. Okey, cendawan ni kebiasaan dia, dia akan tumbuh 1 tahun mungkin dalam 3 atau 4 musim sahaja. Musim yang kadang 5-6 musim tu, tapi 5-6 musim tu mungkin yang tumbuh tak banyak lah. Orang kata tumbuh sikit-sikit untuk kita buat, lepas-lepas buat makan lah, tak boleh nak buat untuk jual, nak jual ke kawasan-kawasan lain. Okay, hari ni tengok cara tumbuh cendawan hari ni banyak. Dia banyak ni menandakan mungkin di persekitaran lain ada cendawan. Macam mana kita nak tahu cendawan ni dia ada, dia tumbuh. Biasa selalu orang cakap cendawan ni dia akan tumbuh selepas hujan. Betul, orang kata cendawan tumbuh selepas hujan. Tapi ada lagi tip-tip lain lah. Orang cakap cendawan ni ada, contohnya macam ada ratu anai-anai yang dipanggil kelekatu. Kalau saudara-saudara tahu, kelekatu tu kalau dia wujud waktu malam, dia berterbangan dekat rumah, itu salah satu kemungkinan cendawan ni dia ada. Satu lagi tip yang saya tahulah kan, biasanya hujan panas. Hujan panas pun biasanya cendawan ni pun dia akan naik. Dan waktu panas pun dia akan naik juga. Tapi benda sama, cuma cendawan ni mungkin dia berbeza sedikit. Mungkin ada cendawan ni dia tumbuh, kalau macam ni kita tengok, dia cantik kan. Cuma ni dia kotor sikit sebab dia baru lepas hujan. So dia bertanah. Kalau dia tanah kering, mungkin cendawan ni lagi cantik. Dia putih kan. Kalau yang macam saya cakap tadi, dia waktu hujan panas ke atau waktu kemarau lah dia tumbuh, dia boleh tumbuh, tapi cendawan dia berbeza. Yang berbezanya mungkin cendawan ni dia tak cantik. Dia bila kita pegang, isi dia ringan, dia tak ada isi. Kalau macam ni dia musim hujan, mana dia cukup zat lah. Ni aku nak tunjuk cara-cara nak cabut cendawan. Cara dia, kita pegang cendawan ni, kita pegang batang dia kuat-kuat, kita tarik. Putus ni mungkin tanah dia keras. Biasanya kalau kita dapat cabut yang orang kata yang sekali akar dia panjang, macam ni, ini kemungkinan tanah dia lembut. Tak semua tempat macam ni. Kalau tanah lembut, kita boleh dapat sekali akar dia semua sekali. Kalau tanah keras ni, nasib lah, bergantung nasib. Ada yang patah dan ada yang panjang. Satu lagi lokasi dikenal pasti. Kita jumpa lagi satu busut cendawan, tapi cendawan dia masih kecil. Ni dia masih kecil-kecil lagi. So saiz ni memang tak sesuai lagi kita nak ambil. Bukan tak boleh makan, boleh makan, tapi dia kurang isi dia sebab dia masih kecil. Dia baru mungkin dalam 2 hari dia tumbuh. Kalau besok mungkin kita boleh cabut dia ni. Kalau dia besar besok, kita akan cabut dia. Tapi tengok jugalah rezeki.
Sebab dia tumbuh dekat jalan-jalan utama orang lalu. Kalau memang rezeki kita esok, memang kita akan dapat lah. Tapi kalau bukan rezeki, mana tahu orang lain yang jumpa dulu, so mereka akan ambil lah. Itu bukan rezeki kita lah. Tapi apapun kita akan tinggal ni, sebab dia kecil lagi, dia tak sesuai lagi untuk kita cabut. So kita tinggal dulu lah. Kita tinggal dulu, besok baru kita akan cabut. Waktu mencari dan mengutip tanaman ini perlu dilakukan di awal pagi, sebaiknya waktu subuh. Selepas selesai menunaikan solat subuh, Icam bersiap-siap menuju ke lokasi yang dikenal pasti semalam. Sekarang lebih kurang pukul 6.30. Ini waktu sesuai untuk kita pergi kutip Cendawan. Hari ini, Icam tidak bersendirian. Dia ditemani rakan-rakannya bagi membantu dalam pencarian tersebut. Rakan-rakannya juga mahir dalam mencari dan mengenal pasti tempat yang biasa ditumbuhi tanaman ini. Cuaca yang sejuk ini langsung tidak menghalang kesungguhan mereka dalam menemukan tanaman ini. Perjalanan ini mengambil masa sekitar 20 minit. Suasana yang gelap memudahkan pencarian dengan menggunakan lampu suluh. Yang menariknya, cendawan busut atau nama saintifiknya Termitomyces sp hanya tumbuh jika terdapat koloni anai-anai di kawasan persekitaran tersebut. Setibanya di lokasi, dengan jelas kelihatan cendawan-cendawan yang memutih dalam suasana yang gelap dipantulkan cahaya dari lampu suluh. Beginilah keadaan di lokasi. Cendawan yang masih kecil dilihat semalam kini sudah sesuai untuk dikutip. Cendawan ini adalah berbentuk pilus, iaitu mempunyai batang dan tudung. Cendawan busut yang baru tumbuh akan mempunyai tudung yang masih bertutup seperti kuduk bunga dan hanya terbuka penuh setelah beberapa jam kemudian. Warna cendawan ini berbeza mengikut lokasi, dari warna putih, putih krim maupun kelabu. Kerja mengutip cendawan ini lebih pantas dan cepat dilakukan Icam dan rakan-rakannya. Kerja ini memerlukan kecepatan bagi mengelakkan cendawan ini menjadi kembang. Setelah selesai satu lokasi, Icam dan rakannya bergerak ke lokasi berikutnya. Cendawan ini tumbuh berkelompok di lokasi yang berbeza. Okey, ni saya jumpa lagi satu busut cendawan. Jom, kita tengok. Cendawan misteri. Mari terjah. Ada jam? Ada. Oh, ini meriah. Meriah. Boleh kata sampai dalam. Ada lagi satu. Jom. Memang orang kata tahap matang sebab dia dah besar-besar. Macam ni memang saiz paling sedap lah, paling seronok sebab dia besar dan banyak isi.
menunjukkan pukul 8 pagi. Suasana yang gelap kini berubah cerah. Icam dan rakan-rakannya masih meneruskan pencarian. Satu lagi lokasi dijumpai. Tetapi sayang, kali ini cendawan yang dijumpai telah kembang dan rosak. Kalau ikutkan yang ni dah tak boleh nak makan lah, sebab dia dah ada ulat. Tengok kat dalam kelopak dia dah ada ulat. Yang ni tak sesuai untuk kita makan lah. Kalau macam ni, dia tinggal, biarkan je. Dia jangan kutip. Mungkin tiada rezeki di sini. Seperti yang dijangka, rezeki masih ada. Satu lagi lokasi dijumpai. Kali ini cendawan yang ditemui sangat baik dan sesuai untuk dituai. Sesuai untuk kita cabut. Okey. Yang ni saiz dia saiz A, saiz A punya. Satu demi satu, lokasi Tanah dia cendawan lembut. ditemui. Jadi kita boleh dapat dengan akar dia sekali. Jika cendawan ini tumbuh di tanah yang lembut maupun tanah berpasir, ia boleh dicabut hingga ke akarnya. Namun, jika ia tumbuh di tanah keras, batang cendawan yang panjang biasanya mudah patah semasa dicabut. Tanah pun lembut. Kita dapat dengan akar dia sekali. Kebanyakan cendawan ini tumbuh pada hari yang sama. Tetapi ada juga cendawan yang lewat tumbuh sehari dua. Cendawan yang dicabut pada hari kedua adalah cendawan yang terbaik kerana teksturnya yang masih sedikit keras dan kenyal. Dikatakan ia mempunyai kandungan antioksidan yang tinggi dan baik untuk kesihatan. Rasanya manis dan berbau harum. Ia sesuai untuk dimasak dengan apa jua masakan, sama ada goreng tepung, sup, tom yam, masak lemak maupun dijadikan campuran dalam hidangan makanan seperti tom yam maupun mi hailap. Spesies cendawan yang boleh makan, tapi bukan cendawan busut. Ini cendawan, ini dipanggil cendawan cendawan susu, ataupun ada orang panggil cendawan tali. Cendawan ni pun boleh makan. Rasa dia lebih kurang cendawan busut, dan spesies ni pun susah kita nak jumpa sebenarnya. Tapi spesies ni ada yang cakap dia lagi sedap daripada cendawan busut, tapi susah kita nak dapat. Tapi cendawan ni dia dah mati, dia dah layu. Yang ni kita dah tak boleh nak makan lah. Okay, aku nak cerita sikit. Cendawan ni sebenarnya bukan cendawan busut, tapi dia seakan-akan cendawan busut. Spesies ni tak boleh makan.
Jangan kita cuba-cuba makan dia sebab dia mungkin beracun. Bentuk lebih kurang, warna pun lebih kurang, tapi yang ini bukan cendawan busuk. Dia beracun. Jangan kita makan ni ya. Petua untuk mengetahui sama ada cendawan itu boleh dimakan atau tidak. Lihat jika terdapat tanda hidupan lain seperti serangga maupun semut yang matang setelah makan cendawan tersebut. Setelah beberapa jam pencarian, kini mereka berehat sebentar. Masa inilah digunakan untuk mengalas perut. Masa rehat hanya sebentar. Pencarian perlu diteruskan kerana banyak lagi lokasi yang perlu dijejaki. Dalam perjalanan pulang, terlihat satu lagi lokasi. Kali ini sangat berbeza dari sebelumnya. Inilah berkat kesabaran dan kesungguhan. Lokasi yang terakhir ini terdapat sangat banyak cendawan. Alhamdulillah. Memang banyak dianggarkan lebih kurang dalam belas kilo satu tempat. Okey, saya nak kongsi sikit tentang kelebihan dan kekurangan cendawan ni. Okey, kekurangan dia, cendawan ni sebenarnya angin. Jadi pada orang yang sakit-sakit kronik memang tak boleh makan lah. Kalau penyakit seperti gout, darah tinggi, tak digalakkan makan. Sebab benda ni angin, mungkin boleh mengakibatkan mereka jatuh ke, pening ke. Lagi satu, untuk ibu yang lepas bersalin memang tidak boleh makan ni. Memang tidak digalakkan. Okey, kebaikan dia memang benda ni sedap lah, semua orang tahu. Benda ni memang sedap. Dan susah nak dapat. Nak kena tunggu musim baru boleh kita dapat dia. Okay. Ini aku nak kongsi sikit pantang larang orang dulu-dulu lah kalau tentang cendawan ni. Pantang dia, orang dulu-dulu cakap kalau jumpa cendawan ni, kalau kita cabut dia, kutip dia ni, kita jangan bubuh dalam baju macam ni. Sebab orang dulu-dulu cakap kalau bubuh dalam baju, tempat ni mungkin dia tak akan tumbuh lah. Itu orang dulu-dulu lah cakap. Tapi kita pun bukanlah nak percaya benda-benda macam tu kan. Sebab rezeki ni Allah yang beri kan pada kita. Jadi kita percaya pada rezeki je lah kan. Cendawan dia elok. Dalam dia stay putih,
Cuma kepala dia hitam ni sebab mungkin dia tumbuh di bawah-bawah daun atau di bawah pelepah sawit. Dia tak kena udara yang cukup ataupun cahaya matahari, dia jadi hitam macam ni. Sebenarnya kalau biasa orang jumpa yang hitam-hitam macam ni, dia orang tak kutip. Dia orang akan tinggal. Sebenarnya yang ni semua boleh makan. Elok. Cuma kepala dia hitam je. Alhamdulillah. Kami dah jumpa busut yang mega. Ini hasil dia. Satu busut, 3 guni. Memang rezeki. Orang kata rezeki memang tak salah alamat. Yang tadi dah dapat lebih kurang 4 guni. Sekarang kami nak balik. Dan cendawan ni kami akan membuat proses pembersihan. Mana cendawan ni kami akan asingkan. Yang mana yang pendek, yang panjang dan yang kembang-kembang. Kita akan asingkan dia supaya senang kita nak jual ke, nak makan ke, senang. Okey. Jam kini menunjukkan 3 petang. Badan pun merasa penat dan letih. Tiba masanya mereka harus pulang membawa hasil kutipan tadi. Okey, saya dah sampai kat rumah. Sekarang nak buat proses pengasingan cendawan. Okey, kita buat proses pengasingan cendawan. Jangka hayat cendawan ini ialah selama 4 hari. Memandangkan ia tidak tahan lama, proses pembersihan dan pengasingan perlu dilakukan sejurus ia dicabut supaya dapat dijual pada hari yang sama. Jangan sesekali menggunakan untuk membersihkan cendawan, melainkan jika sudah mahu dimasak. Cukup sekadar bersihkan tanah dan pasir yang melekat di cendawan. Membasuh dengan air akan menjadikannya cepat rosak dan buruk. Selepas proses pembersihan dijalankan, cendawan akan dikumpul mengikut grade berdasarkan hari ia dikutip. Sekarang kita kena buat proses pengasingan atau pembersihan. Buang tanah-tanah. Dan kita kena asing yang panjang. Okey. Yang kembang-kembang kita asingkan. Kita asingkan yang kembang. Lepas tu yang pendek-pendek pun kita asingkan satu bakul. Jam sekilo pun jam. Okey. Buang tanah terus aja mah. Asing. Buang tanah sikit. Buang tanah sikit. Kebiasaannya, hasil ini dijual di luar kawasan, antaranya di sekitar Selangor dan sekitar Ipoh. Disebabkan Perintah Kawalan Pergerakan PKP dilaksanakan, rezeki tetap ada, walaupun jualan di sekitar kawasan sahaja. Ianya masih belum cukup untuk menampung permintaan yang diterima. Bagian aku bagi orang lain lagi. Mari. Mas Elik jual ni.
Main ayam di depan saya jadi macam ni. Wah. Mana nak jual? Mana nak jual? Nak open dulu hari nanti. Okey. 3 tadi dia nak. Ini cara-cara untuk kita kupas kat sini. Macam ni. Jadi Kopek kulit dia, macam ni je. kau muka mana bang? Ni Udin ni. Okey, macam ni. Kan? Udin. Apa? Dia nak apa? Dia 2 kilo. Nampak patah ni. Tak tahu kita masuk ni. Tak patah. Okey. Untuk yang besar ni masih boleh dimakan. Dari Macam yang buat balik memang kalau nak balik kat hotel tu. Dia nak kata nak macam ni. Beginilah suasana kemeriahan malam selepas letih seharian mencari dan menjual. Sebahagian cendawan yang disimpan akan dimasak dan dikongsi bersama rakan-rakan dan keluarga. ada live lah. Okey. Okey. Musim cendawan di Gunung Bersaut. Setahun dalam 2 ke 3 kali. Cuma tahun ni paling heaven lah. Alhamdulillah 3-4 guni average dalam 30 ke 40 kilo. Ni hasil dia. Macam boleh masak. Semua sesuai lah. Dari tumis, yang ni goreng tepung, masak black pepper, masak halia, macam-macam boleh masak senang busuk. Memang best. Dari pagi cari, bawa ke malam, masak, makan ramai-ramai. Terbaik. Rezeki orang Felda Bersaut setiap setahun dalam 2 kali, ujung tahun dengan awal tahun musim dia. Dari pagi, tengah hari jual, kalau ada lebih-lebih sikit baru buat makan ramai-ramai. Sedap senang busuk ni. Dan goreng tepung. Wow. Kalau nak cakap boleh rasa sendiri lah cari cendawan busuk. Ada musim, halo-halo. Dapat cendawan busuk, masak, tahulah rasa dia. Keharmonian dan ukhuwah terjalin daripada musim sebegini. Inilah keadaan di Felda Gunung Bersaut yang mungkin tidak terdapat di tempat lain. Semoga suasana sebegini diteruskan di masa-masa akan datang. Inilah yang dikatakan rezeki selepas hujan.